Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala masih izin untuk kita dapat teruskan pengajian kita, muzakarah kita, perbincangan kita ini dengan walaupun secara maya, secara virtual, secara online macam ni, tapi inilah semoga Allah terima sebagai menzahirkan kesungguhan kita mencari ilmu, dan semoga ia termasuklah di dalam sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan il jannah. Sesiapa yang berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalan dia ke syurga. Jadi inilah yang kita harapkan, semoga Allah terimalah kan. Ini memang sekarang ni ujian akhir zaman ni macam-macam, dan ujian ini dia tidak akan berhenti. Katalah dah jumpa vaksin, dah cucuk vaksin, dah okey, dah reda, terkawal dan sebagainya pun, itu baru COVID kan. Mungkin akan datang musibah lain yang lebih berat. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, alamat ataupun tanda-tanda akhir zaman ini, tanda-tanda kiamat ini, seperti mutiara-mutiara yang terikat pada satu rantai. Jadi tanda-tanda ini ialah seperti mutiara yang terikat pada satu rantai, ataupun kita kata macam tasbih lah. Ni tasbih ni. Ni manik-manik yang diikat oleh satu rantai ni kan. Maknanya Nabi SAW kata seperti mutiara. Ni bukan mutiara lah, manik yang diikat pada seutas tali, pada seutas tali. Jadi kita boleh bayangkanlah bila Nabi SAW cakap macam tu, dan kata Nabi, bila tali itu putus, maka manik-manik tadi, mutiara tadi akan mula berjatuhan. Akan berjatuhan, bertimpa-timpa, bersusun-susun jatuh, berteraburlah dia. Maknanya sekali tali ni putus, tanda-tanda kiamat ini sekali dah putus, dia akan mula datang satu. Maknanya kita jangan expect yang bahawasanya kalau habis COVID ni akan selesai masalah. Sebab Nabi dah memberi gambaran bahawasanya sangat-sangat penting untuk kita sama-sama tawajuh lah. Jadi kita jangan jadi alasan kepada COVID ini untuk kita berhenti daripada melakukan amal soleh, daripada kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan juga keizinan yang diberikan kepada kita. Masjid surau contoh, kita kena berikan yang maksimum. Kalau ulil amri kata 5 orang, pastikan cukup 5 orang, jangan sampai terkurang. Kalau kata ulil amri dah benarkan 30 orang, pastikan cukup 30 orang. Sebab itu adalah tanda kesungguhan kita pada Allah SWT. Macam tu. Saya pun dah tak tahu Selangor ni apa macam dia punya arahan dia. Macam wilayah Kuala Lumpur masih lagi, wilayah Putrajaya dah longgar lah. Kami dah boleh adakan kuliah dah balik, dah mula ada jemputan balik lah. Semua nanti kuliah-kuliah di Masjid Surau. Alhamdulillah, tak apalah. Ujian tetap ujian. Yang penting kesungguhan kita, dan semoga Allah Ta'ala terima kesungguhan tu. Masalah ni kekal ke tak selesai ke, itu cerita lain. Yang penting kita bersungguh,
Allah terima kesungguhan kita, Allah bagi ganjaran yang seperti seolah-olah kita dapat melakukan seperti hari-hari yang biasa, hari-hari yang kita tidak disekat dan disukat. Masya-Allah. Jadi banyak tawajuh lagi, kita teruskan istighfar, munajat kita pada Allah Subhanahu taala, bacalah Yasin tiap-tiap hari. Jangan nak tunggu surau anjurkan baru nak baca kan. Kita lah ambil inisiatif tiap-tiap hari baca Yasin, tiap-tiap hari sembahyang hajat, tiap-tiap hari istighfar 1000 kali ke berapa kali ke dalam keadaan sekarang. Dan kita kena bersedia, mentally prepared, imanly prepared. Apa dia? Bila akan datang lagi musibah-musibah, ujian-ujian, fitnah-fitnah akhir zaman yang akan datang. Sebab saya ada dengar ulama bagi tahu, bila datang COVID ni, maka tali telah putus. Tali yang mengikat manik-manik tadi tu telah putus. Pertama kalilah saya dengar hadis ni diulas sedemikian. Jadi kalau benarlah tafsiran firasat ulama ni, maknanya kita jangan expect too much that kalau selesai pandemik COVID ni, musibah ini selesailah. Kita tak tahu, mungkin Allah akan datangkan lagi perkara yang lain pula atau yang lebih dahsyat ke, kita tak tahu. Apa yang penting, apa saja keadaan, kita kena cuba maintain, kita kena usaha sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh buat yang terbaik, dan malam-malam hari kita pujuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pujuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir At-Tabari saya tengok ada satu tafsiran tentang ayat Quran ni, al-mustaghfirina bil ashar, yakni orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam tafsir tu dia kata, kalau satu kawasan tu ada 15 orang, ada 15 orang yang beristighfar sebanyak 25 kali, maknanya pada waktu sahur tu, hujung malam tu, Allah Ta'ala akan angkat azab satu-satu tempat. Jadi kita kena pakak-pakak bangun lah kan. Rasanya AJK surau pun cukup dah kot 15 orang kan. Mungkin AJK surau pun dah cukup dah 15 orang. Jadi kita kena usahalah, kalau tak cukup 15 orang tu, cari pakat sungguh-sungguh. 15 orang ni mesti bangun tiap-tiap malam. Lagi bagus kalau ahli qaryah, yang wajib bangun seramai 15 orang ni tiap-tiap malam mesti, yang 15 nama yang naik shift ni. Yang lain tu sunat muakkad kan. Yang lain tu kalau nak menyertai sama, silakan buat di rumah masing-masing pun boleh. Tapi dia nak bilangan tu dalam tafsir At-Tabari tu ialah 15 orang. Sikit je 15, bukan dia kata 150 kan. Jadi insya-Allah ini ikhtiar kita kan. Dah lama dah kita jaga kita ni. Nampak raya tak jalan-jalan, kita minta Allah jaga kita lah pula. Nabi SAW berkata apa dalam hadis Tirmizi, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jangan kita duk kalut sangat, confident sangat dengan kita jaga kita ni, sampai Allah lepas tangan. Kau nak jaga kan, buatlah. Jangan. Semoga Allah ampunkan kita. Semoga Allah Ta'ala tak jadikan macam itulah. Jadi kita kena sungguh-sungguh tunjuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau semua karya satu Selangor ni, satu Malaysia ni pakat buat, pastikan, dimestikan ada 15 orang ni. Mungkin kita ramai ahli karya kan, boleh ambil shift lah. Mungkin kita boleh susun seminggu tu, sebulan tu lain-lain orang dia kan, lain-lain orang dia. Jadi terpulanglah, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan muzakarah kita ni pada perenggan yang seterusnya, yang berada di dalam bab ikhlas ini. Kata pengarang, dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. Ini berkenaan dengan benar, siddiq. Perkataan sidq, benar. Maka benar itu baginya ada 6 pangkat. Barang siapa sampai ia pada sekaliannya akan pangkat sempurna, nescaya patut dinamakan akan dia dengan siddiq. Artinya yang banyak benar. Banyak benar ni maknanya dia ni selalu benar. Jadi dia ada
berdasar pengarang kita ni, musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata bahawasanya benar itu dibahagikan kepada 6 pangkat, 6 kategori lah kalau kita kata. Pembagian ini sebenarnya telah disebut oleh Imam Al-Ghazali. Ini bukannya kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir sendiri. Jadi Syekh Abdul Qadir sebagaimana diterangkan dalam mukadimah di awal-awal lagi, dia dah bagi tahu kitab Penawar Bagi Hati ini terasnya, rujukannya yang ni ialah daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini Imam Al-Ghazali merupakan antara aliran tasawuf yang paling berpengaruh lah kita kata. Dia banyak lagi macam tasawuf Jalaluddin Ar-Rumi, tasawuf Bustaman, tasawuf Sufyan Tsauri dan sebagainya. Tetapi yang agak menonjol dan berpengaruh sangat luas ialah tasawuf menggunakan pendekatan kaedah yang disilibuskan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebenarnya yang menyatakan membahagikan benar itu ialah ada 6 pangkat dia, ada 6 kedudukan dia. Jadi kata pengarang, barang siapa sampai ia pada sekaliannya, maknanya sampai dia pada 6 pangkat tu, akhirnya dia sampai, maka sekaliannya akan pangkat sempurna nescaya patut dinamakan akan dia dengan siddiq. Maka siapa yang sampai ke 6 ini, maka sebenarnya dia telah sempurna dalam bersifat siddiq tadi, bersifat benar tadi. Bila macam tu, maka layaklah orang ini untuk dipanggil dengan nama siddiq. Siddiq ini mana satu orang yang sentiasa bersifat benar, yang sentiasa bersifat benar. Seterusnya pengarang kata, kata ada 6. Apa dia yang pertamanya? Iaitu benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Maknanya selaras antara perkataan dengan kelakuan. Itu satu sifat benar. Apa yang orang kata walk the talk, walk the talk kan, apa yang dia cakap itu dia buat. Termasuk dalam ni seperti contohnya ialah menepati janji. Betul lah tu, maknanya dia tak mengelak kan, apa yang dia cakap itu yang dia buat. Ini maknanya selaras, benar lah antara perkataan dengan kelakuan. Ini baru satu pangkat. Yang kedua, benar pada niat. Tadi cakap dengan buat tu selari. Yang ni pula ialah benar pada niat. Apa maksud benar pada niat? Dan iaitu bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Maknanya dia buat ni semata-mata dengan untuk niat yang baik. Niat yang baik artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Dia tidak bercampur dengan faktor-faktor yang membawa kepada kejahatan, yang mendorong kepada benda tak elok. Niat dia tu betul, maksudnya niat dia tu tak bercampur-campur. Maka jika ada padanya campuran, kalau bercampur antara niat elok tak elok ni, maka sesungguhnya telah luput oleh benar pada niat. Kalau ada bercampur antara niat tu yang elok dengan yang tak elok, maka pada masa itu terluputlah, maknanya tak dikira lah orang tu sebagai bersifat benar. Maknanya niat dia tu tak betul. Dan yang kedua ataupun kategori kedua, pangkat kedua inilah kembali ia kepada ikhlas. Maksudnya inilah yang dibahaskan tentang ikhlas. Apa dia? Apabila niat dengan perbuatan itu selari dan niat dia tu memang betul kerana perkara yang baik. Faham tak? Ada kadang-kadang perbuatan tu nampak bagus, zahirnya macam okey, tapi niatnya tak okey. Contohlah kan, satu orang
dia puji orang lain, tujuan dia supaya dia ni dipuji balik. Oh, cantik baju hari ni. Dalam hati tu supaya orang, alah awak pun cantik juga. Itu maksudnya memuji tu bagus. Tetapi niat dia tu tak berapa nak elok tu. Dia ada pencampuran kat situ. Nak puji tu dah bagus dah, niat nak puji, nak gembirakan hati kawan, nak mengiktiraf, memuliakan orang. Tetapi dalam masa yang sama ada terselit pula niat cenderung dia kepada untuk supaya dia pun turut dapat pujian sama. Maka pada masa ni tak selaraslah antara niat tadi tidaklah benar. Maka ini termasuk dalam bab ikhlas yang dibincangkan tadi tu. Bab ikhlas. Okey. Kemudian apa lagi yang seterusnya? Yang ketiga. Dah dua dah. Benar pada cita-cita. Benar pada cita-cita. Cita-cita maknanya azam, kehendak tu benar. Benar pada cita-cita, seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah jika ada baginya harta. Jadi satu orang dia berazam lah, kita kata kan, bercita-cita, berazam nak, kalau aku ni ada duit aku nak sedekah, aku nak sedekah. Jadi pada masa tu yang dikatakan bercita-cita tu maknanya itu niat dia tu bagus, cita-cita dia tu, azam dia tu nak buat bagus. Aku kalau ada harta aku nak sedekah, aku nak buat kebajikan. Cuma dan cita-citanya itu terkadang daif lagi taraddud. Taraddud ni apa? Taraddud ni maksudnya ragu-ragu. Daif, lemah lah. Cita-cita dia tu dah cantik. Maknanya aku kalau kau ada duit, kau kaya, aku nak bantu macam Abid Liu. Kan? Dapat inspirasi daripada Abid Liu. Jadi itu bagus. Itu memang satu cita-cita, azam, kehendak yang baik. Tetapi cita-cita ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan terkadang putus lagi kuat. Jadi ada yang betul-betul jazam, ada kadang-kadang dia macam fed up kan. Jadi benda macam ni bercampur-campur ataupun berubah-ubah, silih berganti. Ini yang dikatakan cita-cita. Jadi orang yang dikatakan benar pada cita-cita ini, maka cita-cita yang kuat, yang putus itu dinamakan akan dia yang benar, yang kuat. Putus ini maksudnya muktamad. Kan? Cita-cita tu kuat, jazam dia, putus, muktamad, dinamakan akan dia yang dikatakan sebagai benar, yang kuat. Jadi itulah nama dia, benar. Benar pada cita-cita, azam yang kuat. Saya kalau dapat ni memang saya sedekahkan, saya nak tolong orang macam Abid Liu, macam ni. Dan dia betul-betul kuat. Kalau mula dia cakap begitu, tiba-tiba dapat rezeki, dapat projek 30,000. Dia tak tunggu 300,000 baru nak buat, tak. Dengan 30,000 tu dia akan mula fikir macam mana aku nak laksanakan niat. Inilah yang dikatakan benar pada azam tadi. Benar pada azam. Seterusnya katanya pengarang kita, yang keempatnya, ini pangkat keempat, benar pada menyempurnakan cita-cita itu dengan bahawa tiada menyalahi ia akan cita-cita yang benar lagi kuat itu, seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Artinya, beberapa lelaki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala. Ini contoh daripada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala puji para sahabat Nabi SAW, bahawasanya di kalangan para sahabat Nabi SAW, rijalun sadaqu ma'ahadullah, adanya orang yang benar dengan apa yang mereka janjikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni berkenaan dengan
kesanggupan para sahabat mengorbankan diri, harta nyawa mereka untuk maksud agama dapat tegak, agama dapat berkembang. Ayat ni bercerita pasal benda tu. Jadi di sini Allah tunjukkan satu contoh yang apa yang dikatakan sebagai benar yang keempat ini, pangkat ataupun kategori keempat, iaitu menyempurnakan cita-cita itu dengan bahawa tiada menyalahi ia akan cita-cita yang benar lagi kuat. Dia dah ada azam dia. Sekarang ni dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tu. Maka dia termasuklah dalam kategori yang keempat, iaitu orang yang benar pada melaksanakan keazaman dia. Ya. Macam kita lah, azam ni nak diet kan. Tapi selalu yang jadi tak benar pada pelaksanaan. Niat betul, percakapan dengan perbuatan tu betul, niat pun ikhlas, azam pun jelas, tapi bila dalam bahagian pelaksanaan tak jadi, maka dia tak dikatakan sebagai seorang yang benar pada menyempurnakan atau melaksanakan keazaman tadi. Jadi pengarang bawa contoh para sahabat. Para sahabat ni orang yang betul, orang yang benar. Sebab mereka berjanji berbai'ah dengan Rasulullah, mereka berjanji dengan Rasulullah untuk tegakkan agama, untuk berjuang untuk agama, menyebarkan agama, menghidupkan agama. Maka mereka benar-benar telah buat. Mereka telah korban habis-habisan. Mereka telah beri segala-galanya lah untuk menunaikan janji mereka, hatta pada tahap akhirnya nyawa lah yang mereka persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kan kita dengar cerita Hamzah bin Abi Talib, macam mana Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, macam mana pengorbanan mereka. Abdullah bin Jaham, macam mana pengorbanan mereka. Syahidnya mereka. Mus'ab bin Umair, macam mana syahidnya mereka. Mereka telah beri agama. Khabib, macam mana Khabib bin Amir, kan, tangan kena potong. Mula potong tangan kiri, tangan kanan, potong tangan kiri, suruh keluar daripada Islam, tak nak, kan. Potong kaki pula, tak nak. Potong ni tak nak. Last telah potong dua tubuh dia, telah dicencang-cencang. Mak dia nama Nusaibah. Mak dia nama Nusaibah. Mak dia ni bila sampai berita Khabib bin Amir radhiyallahu anhu ini, apa yang dah jadi pada anak dia. Mula orang tak nak cakap kat mak dia. Cakaplah apa dah jadi. Oh, anak puan ni dah syahid. Macam mana dia syahid? Macam mana dia syahid? Maka katanya apa ni ialah dengan cara dipotong tangan, dipotong apa semua, jadi telah syahid, kan. Maka apa jadi? Apa jadi? Katanya Nusaibah, alhamdulillah, untuk inilah aku telah besarkan anak aku. Untuk inilah yang aku telah besarkan, tujuan aku telah didik, aku tarbiyah anak aku ni untuk bagi pengorbanan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar pada melaksanakan tadi. Allah puji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Kemudian yang kelima katanya musannif kita, yang kelimanya, benar pada segala pekerjaannya dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia atas sesuatu daripada yang di dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengan dia, bermula maknanya bersamaan di dalam dan di luar. Maka jika tiada bersamaan, nescaya tiada daya benar, bahkan terkadang adalah ia riak, seperti menzahirkan ia akan khusyuk anggotanya dan di dalam hatinya supaya dipuji akan dia. Jadi bila tujuan yang kelima ni, maksudnya tak selaras antara perbuatan dengan niat. Azam dah betul, laksanakan pun dah betul, tapi ada pula terselit untuk dipuji. Maka di sinilah maknanya tidak benarlah dia pada yang dikatakan sebagai antara apa kelakuan pekerjaan dia dengan apa yang
apa yang ditunjukkan. Nampak khusyuk cantik dah, betul dah. Oh, nak solat yang khusyuk ni. Tapi dah jadi macam tak selaras apabila terselit, supaya orang tengok, oh, orang puji aku kan, oh bagus budak ni. Semayang pun tertib, rajin lagi semayang. Jadi tak betul. Yang keenamnya, katanya pengarang, benar pada segala amal yang batin. Tadi amal zahir, ini amal yang batin, seperti khauf, takut, dan sabar, dan tawakal. Ini kita dah bincang dah kat depan semua kan, sebelum ni kan. Jadi dia kata ini semua amalan-amalan ataupun sifat-sifat batiniah kita, sifat-sifat dalaman. Orang yang benar pada sifat dalaman ni macam mana? Iaitu bahawa mengetahui ia akan makna khauf. Dia faham apa itu yang dikatakan khauf, takut, dan raja, berharap, dan sabar, dan syukur, dan tawakal, dan lain-lainnya, serta merasai ia akan sekaliannya di dalam hatinya. Artinya telah jadi segala kelakuan itu tabiat baginya. Wallahu a'lam. Apa maksud dia? Memang sifat-sifat ini telah jadi jati diri dia, maka benarlah dia pada sifat itu. Contoh macam sabar. Ada setengah orang ni kita, oh sabar dia ni. Sebenarnya dia bukan sabar pun, cuma dia tak berdaya nak balas, sebab tu nampak macam sabar kan. Cuba yang memang dia boleh balas, mau dia balas hanya, mau dia bertindak balas. Tapi itu maknanya tak benar pada sifat-sifat batin tadi, sifat-sifat sabar, syukur dan sebagainya. Jadi ini pun dikatakan sebagai benar. Jadi kalau satu orang ni dia telah berjaya mencapai ke semua 6 pangkat ini, dah benarlah dia pada semuanya, layaklah orang ini digelar sebagai As-Siddiq, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Sayyidatina Maryam, Maryam alaihas salam, yang mana mereka ini dikatakan sebagai contoh kategori dan antara insan yang dengan pasti adalah golongan siddiq. Sebab Rasulullah SAW kata Abu Bakar ni adalah siddiq. Allah Ta'ala pula cakap dalam Quran, wahiyya siddiqah, Maryam itu adalah seorang yang siddiq, wanita yang siddiq. Jadi maksudnya di sini contoh, kalau orang ni benar dalam ke-6 pangkat ataupun kategori ini, dia dapat semua, bermula daripada antara perkataan dengan kelakuan, bermula daripada niat dia, bermula daripada cita-cita keazaman dia, melaksanakan keazaman dia, dan dia benar pula dari segi apa yang dibuat dengan apa yang zahir dan juga yang batinnya. Maka ini semua akhirnya orang tu kalau dah betul sampai tahap tu, sifat-sifat batiniah pun benar dengan sifat-sifat yang terpuji, yang dah menjadi jati diri, darah daging dia, tabiat dia, maka orang tadi dah dinamakan sebagai siddiq. Sesuai dan layaklah dia digelarkan sebagai seorang yang benar. Wallahu alam. Maka tamatlah bahasan pengarang kita daripada bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Jadi benar dengan ikhlas ni dia ada adalah dia punya ni kaitan yang amat rapat, kerana kategori kedua tu adalah ikhlas. Jadi lepas pada ni kita masuk kepada satu topik lagi. Ini bab yang ke-7 pada menyatakan tawakal. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala, semoga bila kita dah bahas tentang ikhlas ini, maka akan kita ingat balik. Kalau tak lupa, kita boleh tengok balik dalam rakaman Facebook yang lepas-lepas tu. Cuba ulang balik. Ikhlas ni sangat penting, sebab ikhlas ini adalah syarat utama sama ada Allah akan terima ataupun tidak. Setengah-setengah amalan ni memang malaikat pun tak tahu ikhlas atau tidak, dicatat je. Oh, nampak banyak. Sekali bila tunjuk pada Allah, Allah kata ni tak betul ni kan, tak betul, jadi tak ikhlas. Sebab ikhlas ini Allah SWT yang tahu. Sebab tu kita kena banyak minta dengan Allah SWT supaya segala amalan kita ni ikhlas. Kita buat satu perkara, kita tinggalkan satu perkara semata-mata kerana Allah, kerana Allah. Jadi insya-Allah semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita faham perkara ni, kita dapat amalkan
seterusnya kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.